Okey, kamu lihat ya. Semua dah baca? Okey, kamu lihat. Ini cukai pendapatan berasingan ya. Kalau berasingan ni lagi untung daripada bersama. Kamu lihat macam mana nak buat. Pendapatan bercukai. Sekejap. Okey, pendapatan bercukai Encik Subra ialah, okey berapa RM? 61,000. Dia pandai. Dia pandai. 61,000. Kemudian kita kena dapatkan pendapatan kena cukai. Apa nama dia ya? Yang kena tolak-tolak tu. Pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Jadinya 61,000 ni gaji tahunan. Okey? Lepas tu, yang perkara-perkara ni ialah pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Jadinya, awak totalkan semua ni. Total kan. 9,000 tambah 6,000 tambah 2,000 tambah 5,000 tambah 2,600. 24,600. Ya, okey. Okey, pandai. 24,600 ya? Okey, 24,600. Kemudian ini adalah tolak kan. Berapa? 61,000 tolak 24,600. 36,400. 36 betul ke 36 ni? 36,000 400 ya? Afiqah betul tak? Betul aku kan ni semalam buat Okey, yang semalam. Okey ya. Macam ni ya. Jadinya dapatlah inilah pendapatan bercukai Encik Subra. Ya. Lepas tu kamu lihat ini pendapatan bercukai. Kita kena lihat banjaran pendapatan, jadual banjaran pendapatan bercukai muka surat 105. Ada tak? 105. Ni. Ni. Yang ada lain tu tolong tengok juga. Belajar tengok. Nampak tak? Mana yang sesuai diambil? Ini nampak ni. 35,000 pertama. Cukai dikenakan adalah 600. Kan 35,000 pertama ialah RM600. Okey, kamu tengok cukai berikutnya. Cukai yang dikenakan berikutnya. RM36,400 tolak dengan RM35,000. Dapatlah RM1,400. RM1,400 darab dengan 8%. Okey. Darab 8% berapa? 112. 112. Okey, jadinya 712. Ini untuk disebabkan gaji tahunan dia lebih 35,000 jadi tak ada rebate 400. Jadi gaji dah 712. Sekarang kita tengok isteri dia pula. Ya, isteri dia pula berapa? Isteri dia 56,000. Isteri 56,000. Kemudian berapa dia punya pelepasan? Tolong kirakan pelepasan ni berapa? Berapa pelepasan? 2,400. Mirot, berapa? 25,400. Okey. 25,400. Okey. Terima kasih. Isteri pendapatan ini pendapatan tahunan. Ini isteri pendapatan
tahunan. Ini tolak dengan pelepasan. Baru dapat pendapatan bercukai. Ini pendapatan bercukai. Okey, jadi tolaklah. Berapa ya? 56,000. 56,000 tolak 25400. Dapat 30,600. 30,600. Nampak tak pendapatan dia kurang 30,000. Jadi isteri dia akan dapat rebate 400. Okey. Jadinya kita kira dululah. Kita kira dulu dekat banjaran jadual banjaran tadi. Semua tengok jadual banjaran si mana buka. Tengok ya. Jadi kat bawah ni ada. Isteri dia 30 dekat sini. Dapat 150. Jadi isterinya kena cukai sebanyak 150. Kita katakan apa? Cukai yang dikenakan RM 20,000 pertama. Berapa? 150. Berdasarkan pendapatan percukaian ni lah. Kita boleh tengok banjaran. Ya. Jadi kita dapat 150. Lepas tu ada baki tak? Ada baki ya. Jadi kita katakan cukai dikenakan atas baki. Berapa kamu nampak? 30,600 tolak 20,000. Jadi berapa? 10,000 10,600 darab berapa? 3%. Okey, darab 3%. Darab 3% dapat berapa? 10,600 darab dengan 3 bagi 100. 318. 318. Okey, jadi pendapatan cukai yang perlu dibayar adalah 4, tapi tak boleh lagi ni sebab dia rebate. 468. Lepas tu kita baru tolak rebate. Dah settle dah ni baru kita tolak rebate. Rebate sebab pendapatan tahunan dia kurang daripada 35,000. Dapat rebate 400. Rebate 400. Okey, dapat rebate 400, dapatlah isteri dia hanya kena bayar RM68 sahaja. Boleh faham tak? Isteri dia kena bayar RM68 sahaja. Encik Subra kena bayar RM712. Okey? Nampak? Sama-sama lah sanding ke apa ni sanding. Ya? Ada apa-apa nak tanya? Tanya. Aku dah sebut satu. Yang Encik Subra tu dia 712 sebab dia tak dapat rebate ke? Ya, sebab pendapatan dia 36,000. Rebate tu hanya 35,000 sahaja. Kalau pendapatan tahunan awak RM35,000. Tak dapat juga. Dia kena 35,000 sahaja. Sampai 35,000 sahaja. Okey. Okey, faham. Okey, faham ya? Jadinya Cik Subra tak layak sebab dia 36,000. Isteri dia layak lah sebab isteri dia 30,000. Okey? Jadi boleh dapat rebate 400. Okey, dah jadi kita tahu jawapan dia. Dah tadi dah? Dah. Dah ya? Jadi kita katakan Encik Subra perlu bayar RM712 dan isterinya RM68. Maka jumlah cukai pendapatan bagi Encik Subra dan isteri ialah total lah 712 tambah 68 dapat RM780. Okey? Nak buat total biasa pun tak apa. Okey, boleh? Dah? Ya, go. Okey. Ada tak faham tanya? Dengan semasa ni. Berguna di masa hadapan. Cikgu. Ya? Untuk setiap soalan tu memang dalam penyelesaian itu kena, kalau boleh tolak rebate, kena tolak lah rebate tu. Kalau ada rebate kena tolak. Dia rebate dia dua je. Satu pendapatan dia 35,000 setahun, satu lagi zakat. Rebate kat bawah sekali. Oh, dia bukan berdasarkan soalan tu dia nak rebate ke tak. Walaupun dia tak cakap dia nak rebate, kita kena tolak juga rebate tu. Contoh soalan ni, dia tak cakap kan. Tapi bila kita buat, kita nampak jumlah gaji tolak pelepasan hanya 30,000 saja. Bila kita nampak jumlah gaji tahunan tolak pelepasan dapat 30,000, jadi kita tu tahu, orang ni kena rebate. Kena ingat lah maksudnya, kena ingat siapa pendapatan sampai 35,000 saja dapat rebate 400. Okay, maksudnya kena ingat sikit lah benda ni. Banyak benda kena ingat lah. Boleh, Fikah? Boleh. Dia punya formula ni ada ke nanti dalam exam? Dibagi? Saya tak pasti sebab benda baru. Tapi saya rasa kalau rebate ni masih kena hafal juga sebab benda macam pengetahuan kan.
Tapi kalau dia banyak-banyak, sebab sebenarnya kalau ada tentang 9,000 tu kan, awak nampak tak semua ada 9,000, pelepasan 9,000 tu kan. Sebenarnya 9,000 tu pelepasan individu tau. Kalau awak scan dekat mana, dekat pelepasan, dekat buku teks, dia ada senarai pelepasan. Ada benda yang tak dicerita dalam ni, tapi ada. Contohnya apa? Contohnya perubatan mak ayah. Hari tu saya nak try buat soalan buku tau. Dia tak nyatakan. Rupanya kita kena ambil pengetahuan tu daripada macam LHDS sendiri lah. Nanti saya hantar apa senarai-senarai pelepasan. Hari tu saya buat dah. Nanti saya hantar ya. Saya hantar. Nak cek dengan tarikh apa? Saya tak tengok. Itulah pelepasan. Senarai pelepasan. Maksudnya kita tahu individu, pelepasan untuk individu 9,000. Memang benda tu memang dah saya dah tahu macam tu dah. Okeynya kita dapat pelepasan untuk diri sendiri 9,000. Untuk anak yang tak bersekolah 2,000. Memang kita kena ingat lah. Lepas tu untuk mak ayah 1,500. 1,500 seorang. Mak kalau kita seorang yang bekerja yang layak kena cukai, 1,500 untuk kita boleh cover untuk mak ayah kita. Banyak benda. Awak kena tengoklah klik dekat pelepasan tu. Yang saya hantar tu. Itu senarai pelepasan. Ya. Repeat ni saya tak pastilah dia ada ke tak. Tapi awak kena apalah sikit. Kalau buat latihan ni boleh ingat lah. Ya. Okey dah eh? Dah. Okey dah. Bagus. Okey. Okey, kita masuk nombor 6. Nombor 6 ni untuk kenderaan. Kenderaan, dia kata Encik Okey, nombor 6. Dia kata Firdaus mempunyai sebuah motosikal dan sebuah kereta dengan kapasiti enjin seperti ditunjukkan dalam di bawah. Macam ni jadual ada, tak apalah, senang lah. Kita boleh rujuk jadual. Kalau tak ada tu tak pastilah nak cakap. Okey, 220. 220 buat ada di mana? Di sini. Ya, nampak? 220 buat di situ untuk motor. Lepas tu kereta buat ada di mana? Buat ada di sini. Okey, jadinya cukai jalan. Cukai jalan, ya. Cukai jalan untuk motor. Okay, cukai jalan untuk motor, ialah nampak ni. CC dalam ni kan, 220. Jadi kita katakan RM RM50. Ya. Lepas tu kereta dia sebab cukai untuk motor dia 220 cc. 220 cc. Untuk 220 cc ya. 220 cc RM50. Lepas tu cukai jalan untuk kereta. Okey, kereta dia 1860 cc. 1860 cc. Ya, jadi kamu lihat dia bagi sini 1801 hingga 2000. Dia kata melebihi 1800 ni kena darab 50 sen ya. Darab 50 sen. Jadi dia kita ambil dua ni. Kena tambah 50 sen. Kena darab. Jadi kat yang bawah ni kena darab ya, tengok ya, 0.5 1860 darab 180 1860 tolak 1800 darab 50 sen. Darab 50 sen. Berapa? 60 darab 5. 60 darab 50 sen. 60 cc tu, beza tu darab 50 sen. Okey, 30. Okay, ya? Okey, 30. Okey, dapatlah 30. Jadi untuk kereta 310 dan untuk motor 50. Okey. 310 untuk kereta. Okey, boleh. Okey, cepat salin ke? Faham ke? Nak tanya ke? Nampak ke? Cikgu, terangkan semula, saya tak berapa faham. Okey. Apabila melibatkan soalan macam ni, kita kena lihat sisinya. Awak nampak tak sisi dia berapa? Bila dapat sisi dia, sisi orang ni 220 cc, besar juga motornya. Kereta dia 1860 cc, besar keretanya. Jadi, awak kena rujuk jadual. Jadualnya nampak tak jadual 220 cc kat mana? Sini 220 cc-nya. Nampak? Ini kan di antara. Betul tak? Jadi 220 cc, RM50. RM50 nampak RM50 saya buat ni. Ni RM50. Nampak kan? Ni 20. 50 ni nampak. RM50 untuk 220 cc. Okey. Lepas tu untuk kereta. Mana kereta? Kereta ialah 1,860 cc. Jadi kita tengok mana 1,860 cc. Di sini. Jadi kita ambil lah. Kita tengoklah pula dia cakap. Dia kata tambah 50 sen setiap cc melebihi 1,800. Bukan tambah 50 sen, darab lah. Darab dengan nilai macam saya buat ni. Darab nilai tersebut, tambah lah. Okay. Jadi dapatlah 280. Ni 280 nampak? Lepas tu ini 280 nampak? Okay. Lepas tu awak nampak? Dia kata 50 sen setiap melebihi 1,800. Jadi nampak tak saya buat operasi apa? Darab 50 sen.
dapatlah 30. Jadi untuk kereta tersebut, orang ni, Firdaus ni kena bayar 310. Dan untuk motor, RM50. Boleh? Boleh. Okey, pandai. Okey, dah ya Salina? Salina? Dah, kita teruskan ke ni? Yang nombor tadi belum ni? Dah salib. Okey, saya teruskan nombor 7. Dah, Okey, nombor 7 ni, baca dulu. Nombor 7 ni tentang cukai pintu. Jadi mari kita tengok contoh cukai pintu. Mana cukai pintu Cukai pintu nombor. Dah, baca sikit. Lepas tu kita tengok cukai pintu. Contoh cukai pintu ni. Dia ada berbeza sikit cukai pintu ni. Cukai pintu. Mana cukai ni? Cukai jalan. Cukai jalan. Lepas cukai jalan. Cukai pintu. Nampak? Macam mana lagi cukai pintu? Baca sini dia kata apa? Bagaimana mengira cukai pintu? Kalau cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis tahan tanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilaian tahunan. Nilai tahunan. Jadi untuk dapatkan jumlah cukai pintu, kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Nilai tahunan ni macam mana pula? Nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangkakan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Okey? Jadinya kamu tengok memiliki sebahagian sepuluh servis di Shah Alam. Pemirun? Muka surat berapa? Muka surat berapa? Muka surat yang tu je. 113. 112. 112 ya. Jadi awak kena jumlah cukai pintu. Jadi awak buat note lah sikit jumlah cukai pintu. Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey. Jadi kadar cukai pintu ada di sini dibagi. Nampak tak? Dikenakan ini kadar cukai pintu. Okey. Kadar cukai pintu ni kadar cukai pintu. Okey. Lepas tu dia kata apa? Ini kadar cukai pintu. Lepas tu dia kata diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan pada 1,500 sebulan. Jadi dia nak nilai tahunan. Nilai tahunan maksudnya 1,500 darab 12. Faham tak? 1,500 untuk sebulan. Tapi nak nilai tahunan. Nilai tahunannya awak kena darab 12. Ada faham? Kalau tak faham tanya. Faham. Okey, 500 darab sebulan 1,500. Untuk tahunan sebab dia nak dapatkan jumlah cukai pintu kena darab 12. Tahunan ya. Dia dapatlah 1,500 darab 12. Lepas tu darab 5 bagi 100. 900. Okey, jadi setahun Puan Kim ni kena bayar RM900. Kalau dia bayar setahun. Tapi kalau kamu tengok contoh ni soalan dia lain sikit. Dia kata setengah tahun. Memang pun cukai pintu bagi separuh-separuh. Setengah tahun. Nampak tak? Bagi nampak dua. Tak? Pandai Mirul. Kalau dia kata nak setengah tahun, bagi dua. Yang kamu nampak satu nilai ni, ini untuk setahun. Jadi kalau dia nak setengah tahun, kamu bagi dulu. Okay? Boleh faham ya? Nampak tak perbezaan contoh 8 dengan nombor 7? Boleh? Anak-anak? Boleh. Boleh ya? Okay dah. Ya Salin dah. Nombor 7, ini jawapan dia. Dah? Cepat, saya kata nak habiskan topik ni hari ni. Sikit. Okey dah, bagus. Okey, seterusnya nombor 8. Nombor 8 ni. Okey, Encik Abdullah memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 15 sen setiap meter persegi. Itu jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. Okey, jadi kita tengoklah bagaimana nak kira cukai tanah. Okey, cukai tanah beza pula. Okey, jadi untuk cukai tanah, tengok tepi ni. Ni, beza pula. Cara dia ialah jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap keluasan darab jumlah keluasan. Okey. Jadi kita tengok berapa kadar? Kadar nampak tak kadar dia bagi? Kadar yang sen-sen tu lah, ni kadar dia. 15 sen ni kadar dia. Lepas tu dia bagi luasnya berapa? Jumlah keluasannya adalah 300. Dapat tak? Jadinya kadar dia 15 sen RM, 15 sen darab
300. Berapa? 15 dan 300. 45. 45. Okey, pandai RM 45. Okey? Boleh? Nampak tak? Kena, kalau banyak buat latihan je boleh ingat lah. Ya. Ni pengetahuan untuk kehidupan akan datang. Kena bayar cukai kalau banyak tanah tu. Kena dah bayar. Kalau ada rumah sewa banyak tu, kena dah bayar cukai pintu. Okey dah? Dah salin? Dah. Okey, laju je kau salin ke kau snap tak nak lah, salin lah. Eh, Dah tak bagi saya pun tengok. Okey, nombor 9 pula tentang cukai perkhidmatan. Perkhidmatan yang kita pergi KFC kena 6%, kita pergi mana 6% kan. Jadi cara dia, kita kena totalkan perbelanjaan kita terlebih dahulu. Okey, jadi totalkan perbelanjaan kita terlebih dahulu. Jumlah dia adalah, okey, nasi goreng berapa? Nasi goreng dia makan sepinggan je. Ayam 2 ketul. Ayam 2 ketul jadi dia RM5 darab 2. Tambah dengan RM4. Okey, semua dapat tak? Dapat tak? RM6. 20. Okey, pandai. RM 20. Jadi sekarang ni 6% kadar RM20 tu lah. Okey, jadi RM 20 darab 6%. Dapat RM1.20. Jadi dia nak apa? Dia nak hitung bil. Jadi hitung bil kecampur lah. Bil Yisun ialah RM20 tambah RM1.20. RM RM21.20. Okey? Boleh? Salin cepat. Siapa nak salin? Dah? Dah. Okey dah? Habislah. Jadi kita sampai pula bahagian bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Standard pembelajaran dia menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Okey ya. Tengok contoh 11. Contoh 11. Sabrina mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM30,633 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM230 pada tahun tersebut. Berapakah jumlah rebate cukai Sabrina? Okey, dapat rebate. Apa rebate? Rebate ialah apabila pendapatan RM35,000 ke bawah dan zakat. Nampak tak pendapatan dia berapa? Pendapatan dia hanya RM30,000 kan? Dapat rebate tak? Dapat. Dapatlah rebate sebanyak RM400. Kemudian, ya, lepas tu dapat tak dia bayar zakat? Zakat pun rebate. RM230. Jadi dapatlah rebate dia sebab soalan ni tentang rebate kan. Rebate dia ialah RM400 tambah RM230. Rebate yang didapat ialah RM630. Ya, nampak RM630 rebate-nya. Okey, boleh faham? Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Apa? Sebab dia kata jumlah rebate Tak, sayang. Oh, faham. Tak, Sebab dia kata faham. jumlah rebate. Kalau dia kata berapa rebate, ialah sebab dia kata jumlah, jadi kena tambah lah. Okey, B, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Yang ni macam biasa lah, kira lah macam biasa. Kira macam biasa kalau awak ingat, macam mana nak kira? RM30,000, okey, pendapatan dia berapa? Pendapatan jawapan pun dah ada. Tak payahlah tengok pendapatan dia. Pendapatan dia berapa? 30. Pendapatan bercukai dia adalah RM30,000. Tak ada. Maksudnya pendapatan bercukai ni dah tolak pelepasan tau. Dia dah tolak dah pelepasan dia. 30 dan 33. Dah tolak pelepasan, itu namanya pendapatan bercukai. Jadi awak tengok dekat banjaran bercukai. Banjaran. Jadual banjaran. RM30. Jadual banjaran. 30 kat mana? 20. 150. Jadi dia kena cukai dikenakan RM 20,000 pertama. Berapa? Dapat 20,000. 20,000 kena 150. Jadi cukai berikutnya 36,33 tolak 20,000. 30633 tolak 20,000. Berapa? 10. 633 darab berapa persen? 3%. 3%. Jadi, ya pandai. Darab 3 bahagi 100. Dapat 31899. Okey. Jadi dia total lah. Tambah 150. Dapat 46899. Rebate dia 630. Jadi bila rebate macam ni tak perlu bayar lah. 468 tolak 630. Dia tak dapat duit balik tau. Sebab dia bayar zakat.
Kalau dia bayar PCB mungkin dapat. Duit ni nampak negatif ni, dia tak dapat balik duit ni. Dia hanya kata tak perlu bayar. Jadi tak perlu bayar. Negatif 16101. Jadi RM kosong. Cukai dikenakan tiada, kosong. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, faham? Ya, kalau dia bayar kalau dia bayar ke PCB, potongan cukai berjadual, duit tu dapat balik. Tapi sebab dia bayar ke cukai ke zakat, bayar zakat dapat balik. Zakat memang kira zakat tu ni lah, tak adalah. Faham ah? Ya? Boleh? Okey dah Kenapa Fika? Okey, jadinya okey, contoh 12. Contoh 12. Jadual di bawah ialah perkara pengecualian dalam pelepasan cukai Encik Hanafi individu 9,000, insurans hayat KWSP 6,000, derma pusakaan 500. Diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Hanafi pada tahun 70,000, bayaran zakat 500. Hitung pendapatan bercukai bagi Encik Hanafi. Hitung pendapatan bercukai. Okey, hitung pendapatan bercukai. Jadinya berapa? 70,000 ya. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ialah gaji tahunan tolak pengecualian tolak pelepasan. Ya. Jadi berapakah gaji tahunan Encik Hanafi? Berapa? Gaji tahunan? Pendapatan tahunan? Gaji pendapatan samalah. Berapa? 70,000. Ya, pandai. 70,000. Okey. Jadi ini yang atasnya semua pelepasan. Jadi tolak dengan pelepasan, tolak pelepasan. Pelepasan ialah 9,000. Total semualah 9,000 tambah 6,000 tambah 500 pelepasan. Ya. Tolak, pelepasan tolak ya. 70,000 tolak 15,000. Bukan 15,000, 15,500 kan? 15,500. 15,500. Tolong yang lain tolong check betul tak saya kira ni, tolong sikit. Ya, betul. Okey, 15,500. Jadi hasil kita tolak dapat 54,500. Ini adalah ni pendapatan tahun ini, pendapatan tahunan. Tolak pelepasan. Pengecualian cukai. Dapatlah, ini barulah pendapatan Bercukai. Ya, pandai. Ini adalah pendapatan bercukai. Okey. Lepas tu soalannya nak hitung pendapatan bercukai. Jadi inilah pendapatan bercukai dia RM 54,500. RM untuk A, jawapan dia RM 54,500. Okey. Betul tak? Okey, betul. Yang kedua, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Hanafi. Jadi, untuk dapatkan cukai pendapatan, kita kena ambil pendapatan bercukai ini dan tengok banjaran. Jadual banjaran. Okey. Okey, jadi kita tengok jadual banjaran kita 54,000 dapat 50. 50 ni 50 berapa? 1,800. Nampak? 50 1,800 ya. Jadi kita dapat cukai RM 50,000 pertama. Berapa? Tadi 1,800. 1,800. Lepas tu cukai berikutnya, Cukai berikutnya 54,500 tolak dengan 50,000. Jadi dapat 4,500 darab dengan berapa persen? Darab dengan 14%. Ya. Jadi 45,000 pula. 4,500 darab 14 bahagi 100. Dapatlah 630. Okey. Jadi dapatlah itu tak siap lagi. Dia ada apa? Zakat. Jadi bila dah total kat sini barulah settle habis buat zakat. 0,342. Okey, ini total kan? Barulah rebate. Rebate dia yang didapat ialah zakat sahaja. Zakat dibayar berapa? 500. Jadi dapatlah 0,391. Nampak? Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar hanyalah 1,930. 1,930 sahaja. Okey. Okey ya? Yang lain ni yang tak ada respon apa-apa ni okey tak? Fika okey Fika? Mirul? Haris? Okey. Alia, Maisara, Suwai Batul. Okey ke semua-semua tu? Siapa lagi ada? Penuh. Apa dia? Memori penuh? Siti Sakia dia punya kena
Tak merasakan. Tak apalah, saya hantar video kalau okey video ni nanti. Okey, seterusnya C. Bincang perbezaan antara pelepasan cukai dengan rebate cukai. Okey, bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dan rebate cukai. Okey, pelepasan, kalau saya lah, pelepasan kira dekat atas tau. Pelepasan, kalau pelepasan di sini tempat dia. Sekejap ya. Tempat pelepasan cukai di sini. Dia kena kira kat atas. Ni. Maksudnya, dia kena kira dulu barulah tahu banjaran berapa. Tapi kalau rebate ni, dah settle barulah kira rebate kat bawah sekali. Ya. Jadi awak tengoklah ayat dia apa. Pelepasan cukai ditolak daripada pendapatan tahunan. Rebate cukai ditolak daripada cukai pendapatan yang dikenakan. Faham tak? Faham tak? Yang ni pelepasan. Nampak tak? Pelepasan. Pelepasan kat situ. Pelepasan. Yang pelepasan kat sini. Daripada cukai tahunan, kena tolak pelepasan dulu. Tapi rebate dah settle dah kiraan, baru tolak rebate. Okey? Boleh lah? Boleh lah tu. Boleh lah. Okey, apa lagi ni? Contoh 13. Encik Ko telah menggunakan 650 kW elektrik pada bulan November, diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kW dalam sebulan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadi di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Ko pada bulan November. Jadinya kalau penggunaan 650 kW per jam. Okay, hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okey, ini darab je lah. 200 darab 0.218. Sudah. Hilang kalkulator saya pula. Puan nampak sini. Okey. Jadi inilah. Tak faham? Okey, gini cerita ya. Ini cerita. Okey, pada mula soalan ni nak cari X, Y, Z. Okey, untuk nak dapat X, Y, Z faham tak? Darab je kan? Okey, darab. Okey, faham. Okey, sekarang ni dia kata hitung jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, jadinya sekarang ni untuk yang tak kena cukai adalah dalam 650 kWj. Encik Ko telah menggunakan 650 pada bulan November, diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600. Lebih 600 kena. Jadi awak tengoklah ni. Ini 200 tambah 100 tambah 300. Nampak? Dah 600 kan? Nampak tak dah 600? Lebih 600 kena dah 6%. Kita kena tengok dekat yang Macam kalau 601 baru kena. Tak dengar. Apa? Mirul? Kalau 601 baru kena Ya, betul. cukai. Ya. Faham. Jadi dia kira blok-blok kan? Dia kira blok-blok kalau tu kan. Jadinya 200 tambah 100 tambah 300 dan 600. Jadi yang sini kena ni. Yang ni kena cukai 6%. Sebab dia dah lebih dah. Dah lebih 600. Tak boleh pula kenapa 600. 6%. Sini dah kena dah. Jadi 50 darab 0.546. Berapa? 50 darab 0.546 dapat 27.30. Yang ni kena darab 6%. Yang ni kena darab 6%. Ni darab 6%. Dapatlah RM1.1.64 saja kena bayar. Jadi cukai perkhidmatan dikenakan ialah RM1.64. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Okey? Boleh. Ya, jadi seterusnya cepat. Latihkan diri 4.1D. Okey, yang ni. Biasa saja. Nak habis dah. Latihkan diri 4.12. Han dan isteri masing-masing mendapat gaji tahunan sebanyak RM63,000. Okey, Han. Gaji Han. Gaji Han RM63,000. Lepas tu gaji isteri RM52,000. RM52,100. Dia kata diberi bahawa jumlah pelepasan yang layak dituntut Han dan isteri RM61,209. Okey, total dulu. Sebab apa dia nak cukai bersama. Cukai bersama kena cukai bersama kira sekaligus. Okey? Jadi bila sekali berapa ni? 0,015 11. Okey? Jadinya ini jumlah. Ini gaji tahunan. Gaji tahunan suami isteri tersebut. Lepas tu kita tolak pelepasan. Mana pelepasan? Ni pelepasan. Ya. Jadi tolak pelepasan. Pelepasan 61,219. Tolong tolak kat saya. tengok. Awak. Awak punya headphone ke, Fika? Fika punya headphone ke? Earphone. Cuba ni, earphone awak tu ada something wrong. Cuba cakap. Cikgu, saya dah dapat jawapan. Ya, bagus. Adik. Berapa ni? Pelepasan berapa weh? 53,881. 53,800? 81. 81 macam ni? Betul tak?
RM50. Ya. Betul. Okey, lepas tu pandai. Lepas tu tengok dekat ni. Tengok dekat Banjaran 1,800. Jadi cukai 50 pertama 1,800. Lepas tu ya, Saya tak, Fika, saya tak ada. tak dengar. Hantar mesej. Awak punya earphone tu something wrong. Ke saya something wrong? Dengar ke? Okey. Dengar. Gaji Han tu 63,000 ke 63,400? Okey, terima kasih. 63,400. Terima kasih. 63,400. Okey, lagi apa lagi? 63,400, lepas tu 5,200, 0045 betul. Salah. 005511. Tolak dengan 61219. Betul ke tak ni? Okey, betul dah. 091 918 54281. 54 281. 54281. Okey ya. Jadi 1,800 5,000 pertama, lepas tu cukai berikut. Berapa beza? 4281. 4281 darab dengan 14. 4281 darab 14%. Berapa weh? 4281 darab 14. 4281 darab 14. 59934. 59934. Okey, lagi? Habis dah? Okey, jadi total lah. Total dapatlah 349932. 2399 RM. Jadi inilah cukai yang dikena cukai perlu bayar. Cukai ni cukai bagi Han dan isteri. Ialah 239934. Okey? Okey tak? Adik okey tak ni? Okey. Okey ya? Okey dah siap. Dah salin dah. Sekejap cikgu. Lah. Lah. Aku Siapa pula menyanyi tu? Sedap betul suara dia. Dah ke? Dah. Dah ya? Okey, nak beri masa 4 minit lagi ni. Okey, apa benda lagi ni? Encik Jamil. Okey, nombor 2 ni. Takkanlah dah banyak sibuk dah tak boleh boli lagi. Nombor 2 ni berapa? Gaji tahunan? Gaji tahunan dia 146200. Pelepasan cukai. Tolak pelepasan cukai. Pelepasan cukai dia berapa? 46250. Tolong kira. Gaji tahunan tolak pelepasan cukai dapat apa? Pendapatan bercukai. Dapat pendapatan bercukai. Faham? Tak berapa nampak dalam ni. Gaji tahunan tolak pelepasan cukai dapat pendapatan bercukai. Berapa ni? Tak ada orang nak kirakan pun. 9,950. 99,950. Betul kan? Okey. Jadi ini adalah apa? Untuk soalan apa ni? Untuk soalan A. Sebab dia nak hitung pendapatan bercukai. Jadi untuk A ni jawapan dia. Alhamdulillah. Faham? Untuk A, settle. Okey, B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Jamil. Okey, hitung cukai pendapatan ni kita buat jadual banjaran. Daripada pendapatan bercukai ni, kita kena semak dulu berapa. Jadual banjaran mana? Daripada 99 jadi kita ambil berapa? Ambil 70. Kan, betul tak? Ambil 70 sini. 4,600. 4,600. Jadi kita katakan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai RM 99950. Cukai
Cukai 70 pertama. Cukai dikenakan 70,000 pertama. Berapa? 4,600 kan? 4,600 kan? Lepas tu cukai berikutnya. Cukai berikutnya. 99,950 tolak dengan 70,000 berapa? 99,950 tolak 70,000. Berapa? Darab dengan berapa persen? Tak ada orang respon pun. 21. Mesti ya. Ya, 21. pada 21. Okey, darab 21%. Berapa sayang? 99 tolak 70,000 berapa? 29,950. 29,950. Okey, darab dengan 2%. 2% pula. 21%. 21%. Jadi berapa? Berapa? 29,950 darab 21%. Berapa? Kalkulator tak ada kan guna dah. Kira kan lah. 6,289 50 sen. Berapa? 6,289. 89. 9. Berapa 5%? 9%. Ya. Ya ke 9% ni? 5% lah betul cakap tadi. 5% tu. Betul lah kata. Okey, dapat total berapa sini? Kira cepat. 4,600 tambah 6,289 50%. Cepat repeat pula ni. Tak ada masa. Tak ada masa pun. Awak lambat. Tolak ke tambah? Tambahlah sayang. Tambah. Benda ni kena tambah. 10,889 50% tolak dengan rebate. Rebate dia ialah zakat. Zakat dia bayar berapa? 2,500 tak? Zakat 2,500. 2,500. Jadi kena berapa kena cukai 9? 853 10 2 8 8389 50%. 8389 50%. Okey, 8389 50%. Faham? Okey jadi hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Jamil. Ini ni untuk B ini untuk B. Dapat dah? B dia RM 8,389.50. Lepas tu untuk C pula. Untuk C ni dibagi PCB dia. PCB dia adalah 1,400 sebulan. Jadi nak tahu cukup ke tak? RM 1,400 darab dengan 12. Berapa? PCB. 16,800. RM 16,800 16,800 kan? Jadinya dia lebih bayar, dia akan dapat balik pulangan duit dia. Jadinya 16,800. Cukainya 8,389. Dia kata perlukan tidak ambil membuat bayaran cukai yang tidak mencukupi kepada LHDN jelaskan. Okey, jadinya kita boleh katakan PCB Encik Jamil ialah RM 16,800 dan cukai perlu bayar ialah 8,389 50%. Maka Encik Jamil tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Kerana Encik Jamil telah PCB Encik Jamil telah melebihi daripada cukai perlu bayar. Jadi Encik Jamil akan dapat duit balik 16,800 tolak dengan 8,389 50%. Dia akan dapat balik duit tu. Faham tak? Faham? Betul lah. Dia dapat berapa balik tu? 16,800 tolak dengan 8,389 50%. Dia dapat balik duit ni. Kalau zakat tak dapat tau. Tapi kalau PCB dapat 16,800 tolak 8,389 50%. Dia dapat balik duit tu. Berapa ni kalau kira? Dapat balik. Dia dapat balik duit ni. Tak ada orang nak kira. Dia dapat balik. Sebab dia lebih bayar. Okey? 8,361. 8,361. Yes. 8,361. Yes. Dapat balik duit ni. Ya? Boleh faham ah? Jadi habislah Boleh. tanya ini. Harapnya faham. Harap dah siap tu dah hantar snap gambar. Ya? Tak Baik. buktikan yang kamu buat je. Ya Allah, tulis cakap ayam. Tulis cakap ayam. Alah. Snap dia gambar saya tengok. Bukti awak buat je. Okey? Malu lah. Alah, dah tu hampuk dah lawa balik. Okey, habislah kelas kita. Kita masuk tajuk baru dah. Dah habis tajuk ni ya? Baik, cikgu. Okey. Kita dah masuk. Alhamdulillah dah habis. Kita masuk tajuk baru. Kelas akan datang. Harapnya kamu siapkan. Tak faham tanya. Harap faham lah. Tengok balik macam mana saya akan record ni. Dan awak tengok balik.